Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dipilih oleh Allah untuk hadir ke rumahnya dan dipilih untuk duduk dalam majlis ilmu. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama pada ayat yang ke-23 sehingga mana yang sempatlah. 23 mungkin sampai ke 25, mungkin sampai 30. Surah Al-Qasas, ya. Surah Al-Qasas ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdir ri'a wa abuna syaikhun kabir. Sadaqallahul azim. Ini ayat dalam surah Qasas menceritakan kepada kita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam sebelum dia dinubuahkan oleh Allah. Ya. Nabi-nabi ini dia bukan dia beza dia dengan wali-wali Allah. Wali Allah, Allah pilih juga. Nabi pun Allah pilih juga. Tapi wali Allah ni sebelum dia naik jadi wali, dia tak ada latihan. Itu. Cuba tengok Fudil bin Iyad, seorang wali Allah yang besar. Ya. Dia sebelum jadi wali Allah, dia kaki ngintai perempuan mandi. Itu, perempuan mandi dia pergi ngintai. Itu antara kesilapan dia lah. Tiba-tiba satu hari Allah Ta'ala kejutkan dia, nak bagi hidayah kat dia. Dia terdengar bunyi orang sergah dia. Buat benda tu. Itu, bayangkan tengah ngintai orang perempuan mandi. Tiba-tiba orang sergah. Buat apa tu? Ya, sekodeng ke. Jadi dia punya takut lah tuan-tuan. Terus dapat hidayah Allah. Semenjak hari itu dia berubah. Dia berubah jadi orang baik. U-turn 360 darjah. Ini U-turn yang baik, bukan U-turn yang tak baik. Dia ada U-turn yang tak baik juga. Jadi terus jadi baik. Lepas dia jadi baik itu, jadi baiklah sampai habis. Jadi dia jadi wali Allah tu tak ada latihan. Tapi nak jadi Nabi ni, orang pilihan Allah juga. Tapi sebelum dia ditabal menjadi Nabi, dia akan bertemu dengan latihan-latihan yang begitu lasak. Sebab seorang wali Allah, belum tentu dia jadi seorang pendakwah. Itu. Seorang wali Allah kadang-kadang dia ahli ibadah saja. Ahli ibadah berbeza dengan ulama, berbeza dengan pendakwah. Yang ahli ibadah dia bersedap-sedap dengan zikir dia, itu bersedap-sedap dengan Quran dia, dengan puasa dia, dengan qiyamul lail dia. Jadi dia tak perlu latihan apa-apa. Tapi seorang nabi bila dia terpilih jadi nabi, dia akan duduk frontliner tu. Nak jadi frontliner ni bukan mudah. Macam Nabi kita SAW. Bila pilih jadi nabi aja, bukan sekadar jadi pak imam. Kan? Dia jadi pak imam waktu yang sama, dia jadi ayah waktu yang sama, dia jadi abang, dia jadi pemimpin, dia jadi semua dia. Jadi nak pegang jawatan semua tu, bukan calang-calang orang. Yang paling benda yang perlu dikuatkan apa dia? Iman dia. Iman itu Allah Ta'ala akan maintain dia. Tapi sebelum iman, dia mesti ada pengalaman. Pengalaman dia tu. Kemudian dia mesti ada kekuatan mental. Bukan senang nak jadi Nabi. Kita tengok Nabi.
Tengah-tengah dia sedap berdakwah, tiba-tiba isteri dia orang sabitkan dengan skandal, betul tak? Oh, jangan itu. Kita penceramah terkenal, tiba-tiba isteri terlibat skandal dengan negro lah. Oh, isteri ustaz tu ada skandal dengan negro. Oh, kata guling kita. Nabi kena macam tu. Nabi tengah berdakwah, isteri dia disabitkan, dituduh ada skandal dengan Osman. Bukan senang tu. Kalau tak ada kekuatan mental, kalau orang main bola ni gantung boot gantung boot malah aku. Aku dakwah gini-gini, tiba-tiba isteri aku gini, tak nak, aku malu, aku gantung boot. Tapi Nabi tak ada, terus dakwah. Kan? Itu salah satu ujian mental. Jadi macam mana dia dapat kekuatan mental tu? Tu sebelum dia jadi Nabi tu, latihan-latihan yang Allah Ta'ala bagi itu semua latihan-latihan ke arah menguatkan mental dia. Sebab tu dia lahir-lahir aja. Allah Ta'ala sebelum dia lahir, Allah Ta'ala ambil ayah dia dulu. Sebab kalau ayah dia ada, mental tak kuat. Tengok anak-anak manja, tengok. Ya, saya dapat anak kau ni. Yalah, umur dah 50 lebih dapat anak. Macam mana Allah rezeki? Ya, sekarang ni umur 2 tahun 3 bulan. Betul. Punyalah sayang. Balik-balik rumah tak cari mak dia lah. Dulu cari mak dia, ni cari anak dulu. Dukung, cium. Saya kata budak ni tak jadi orang nanti ni. Tak jadi orang nanti ni. Tak? Ya? Tapi cuba tengok budak-budak yang ayah tak ada. Yang terpaksa survive diri dia. Itu yang terpaksa hidup. Ya? Lain orang tak ada bapak ni. Hidup dia lain, jiwa dia lain. Kemudian Allah Ta'ala ambil mak dia pula. Bila ambil mak, bila ayah tak ada, mak tak ada, bukan senang tu. Ya? Payah anak-anak yatim ni nak berjaya. Kehidupan dia macam mana? Dijaga oleh bapa saudara dia Abu Talib. Abu Talib pula hidup bukan kaya, anak lelaki 10 orang pula tu. Anak lelaki 10 orang ni, ya, kalau dia makan tu satu kawah, tiba-tiba Nabi masuk dalam keluarga tu. Nampak? Dengan niaga, dengan dia jaga kambingnya, macam-macam lah. Kita pendek cerita, tuan-tuan tahu. Macam-macam latihan Allah Ta'ala bagi. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah Ta'ala nak tabalkan dia jadi Nabi ni, Allah Ta'ala nanti jumpa, dia akan nampak api dekat Bukit Tursina. Lepas dia nampak api tu, lalu dia tabalkan menjadi Nabi. Nanti kita cerita. Sebelum dia bertemu dengan detik itu, berbagai-bagai cabaran dia telah hadapi. Ya, dan kita boleh baca benda itu dalam suratul Qasas. Bacalah daripada ayat 1. Ni kita dah ayat 23 dah ni. Baca daripada ayat 1. Nanti kita nampak tribulasi, ujian-ujian, kesusahan yang dihadapi oleh Nabi Musa sebelum dia jadi Nabi. Tu orang kata tu pemimpin itu bukan lahir dengan skelip gitu je. Dia pemimpin itu lahir dengan tarbiyah. Pemimpin itu lahir dengan didikan. Pemimpin itu lahir dengan dia melalui liku-liku kehidupan yang susah. Masuk penjara, keluar penjara. Ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebelum jadi Nabi, kita tengok. Dia lahir-lahir, bapak tak ada. Ya, lahir-lahir, bapak tak ada. Dah lah bapak tak ada. Lahir-lahir keluar pada perut mak pula. Masa tu undang-undang Firaun keras sangat. Siapa lahir anak lelaki, bunuh. Dia dilahirkan di saat itu. Bayangkan punya kelam kabutnya mak dia tu, dia lahir-lahir terpaksa dihanyutkan ke sungai. Baby lagi. Bayangkan dia masih lagi baby, telah pun dihanyutkan ke sungai Nil. Bukan sungai Kelang. Sungai Kelang besar mana je. Sungai Nil ni besar. Di situ dia telah berdepan dengan kesusahan. Allah Ta'ala ajar dia. Susah. Ya. Kemudian ditakdir Allah dia masuk ke istana Firaun. Masuk istana Firaun, tuan-tuan. Tengok. Budak kan dia nak menyusu. Mak dia dah hanyutkan dia ke sungai. Dia nak isap susu tak ada.
Yang Firaun ni pula buat pula iklan. Siapa-siapa nak jadi ibu susu pada anak angkat aku, marilah. Mana dia naknya? Aku nak susu mak aku. Sebab masa dia lahir-lahir tu, sebelum dia dihanyutkan ke sungai Nil, Allah Ta'ala beritahu mak dia, susukan anak engkau dulu, kemudian bawa hanyutkan. Itu. Ya. Jadi dia dah kenal susu mak dia. Itu yang bila Firaun bawa segala perempuan di Mesir tu berebut nak jadi nak jadi ibu susu anak angkat Firaun. Tak nak dia. Jadi masa dia tak nak tu, kita bayangkan betapa seksanya baby ni hidup tanpa susu. Kan kita dah pernah besarkan anak kita kan, tengok bila lambat sikit dia dapat susu macam mana. Kan berapa hari tu. Cuma Quran tak cerita berapa hari, tapi sementara nak gantung iklan, banner nak siap berapa hari, betul tak? Kalau kita fikir gitu. Ya, bila banner dah siap nak gantung, cari angle pula berapa hari, orang nak baca pula beratur berapa hari tu. Kita katalah seminggu. Seminggu budak tu hidup tanpa susu. Katalah seminggu, sebab Quran tak cerita berapa hari. Nampak? Akhir sekali dia dapat mak dia. Hiduplah di istana Firaun. Hidup istana Firaun, walaupun dia jadi anak angkat Firaun. Firaun bukan sayang dia sangat. Yang sayang dia siapa? Asia yang nak dia. Bang, budak ni bagus, nah itu anak-anak kita dah besar. Kita ambil budak ni, nanti mana tahu dia jadi penyejuk hati mata kita. Firaun kata, sayangkan isteri, dia ambil Nabi Musa. Nabi Musa ni, dia budak bijak. Dia tengok aku dengan Firaun ni tak sama. Sebab Firaun orang Kipti. Kipti ni rambut dia kerinting. Sampai sekarang, tuan-tuan pergi Mesir, orang Kipti tengok rambut kerinting semua. Orang Mesir, Arab Mesir ni ada dua. Sebagian Arab Mesir orang Kipti. Rambut kerinting. Cuba tengok Muhammad Salah yang striker Manchester. Ke Liverpool? Oh sorry, peminat Manchester. saya kena gitu je. Sebab saya bola ni malah tengok pening. Satu bola rebut 22 orang. Malah tengok. Ya. Kebanyakan Mesir dia keriting. Jadi Nabi Musa ni dia tengok, aku ni tak sama macam bapak aku. Kan? Nabi Musa dia Bani Israel kulit dia tak sama. Cuba tengok orang Israel lawa-lawa, cantik-cantik. Orang Kipti mana ada cantik? Tak cantik. Saya dah pergi tengok Firaun dah. Ya. Rombongan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor pergi tu. Saya ikut sekali dah. Pergi dengan Datuk Mufti, pergi dengan ahli-ahli fatwa Selangor, masuk muzium tu dah kena bayar. Ingat kan masuk bilik Firaun tu free lah sebab dah bayar kat depan tu. Nak masuk bilik tu bayar lain lagi. Itu. Saya nengok Datuk Mufti pernah marah. Itu. 2-3 orang juga datuk-datuk tu. Celakanya Firaun. Depan dah kena bayar masuknya. Saya kata padan muka Firaun. Sampai ke mati orang celaka kan tu. Itu. Dah bila dia orang celaka kan, dia orang Selangor, saya Melaka lagi pakar benda-benda gitu kan. Kau gitu bagi ha. Kesian Firaun punya jahatnya sampai dah terbaring jadi mayat pun orang celakakan dia lagi. Saya masuk tengok betul. Orang Kipti dia tak cantik. Saya duduk di Jordan dulu, jiran-jiran saja orang Kipti. Di Jordan ni, kalau kita di sini buruh-buruh ramai orang Indonesia, kalau di Jordan buruh-buruh ni orang Kipti daripada Mesir. Dia jadi buruh binaan. Jiran saya. Arab lah, dia cakap Arab, Kipti dia cakap Arab. Ya. Sekali tengok macam India, 2 kali tengok macam Arab, tak cantik lah. Manakala saya duduk tepi dia, menang saya lah. Gitu nak ceritanya pada saya, bukan handsome mana pun itu. Itu pun orang kata menang saya lah. Nak ceritanya bahawa orang Kipti ni tak cantik. Nabi Musa ni cantik. Dia orang Bani Israel. Bani Israel cantik-cantik orang dia. Ya, tengok orang Israel. Allah, sampai sekarang. Ya, saya duduk di sana. Lu tengok banding wanita Arab dengan wanita Bani Israel. Arab tak boleh lawan kecantikan Bani Israel. Kemudian Fir'aun ni pula, dia bukan sayang sangat dekat Nabi Musa. Itu, dia Fir'aun. Dia sayang bangsa dia. Itu. Dia sayang bangsa dia. Jadi bayangkan duduk di istana tiba-tiba bapa angkat tak suka. Bapa tiri tak suka macam mana. Kan? Usahakan duduk dengan bapa lah. Kita duduk di dalam satu dom kan. Duduk dalam satu dom.
Tiba-tiba ada seorang dua orang tak suka kita. Oh, sakit hati. Sakit jiwa. Begitulah dia hidup dalam istana. Bukan bahagia sangat. Cuma Asiah lah, duk gosok dia. Sabar, sabar, sabar. Sehinggalah berlaku satu hari, dia pergi pada waktu zuhur. Waktu dalam Quran sebut, pada waktu orang semua tengah tidur, waktu zuhur dia pergi. Tengok-tengok ada satu orang Kipti bergaduh dengan satu orang Bani Israel. Dia sebagai orang istana, dia tengok tak jadi, dia nak geda kan. Bila nak geda, orang Kipti tu jadi bertambah agresif. Bila agresif, Nabi Musa ni dia tumbuk sekali. Bila tumbuk, tak tahu kan tumbuk tu boleh menyebabkan orang tu mati. Mati kat situ. Baru dia tahu, power juga tu bukan aku ni. Bila dah mati Bani Israel, Kipti tu, apa jadi? Fir'aun orang Kipti. Yang dia tumbuk tu orang Kipti. Fir'aun bukan suka dekat dia. Apa akan jadi? Itu yang Nabi Musa jadi takut. Aku nak pergi mana ni? Aku dah bunuh orang ni. Tapi Nabi Musa dalam perbahasan para ulama, masa dia bunuh tu dia tidak bersalah. Dia nak meleraikan pergaduhan. Oleh kerana orang tu terlampau agresif, tak ada jalan lain melainkan tumbuk. Tumbuk ni mana ada mati, betul tak? Kalau tumbuk boleh mematikan, takkan tinju ada, betul? Tinju tu tengok sekali perlawanan berapa kali ada tak? Kalau menumbuk tu boleh merupakan benda yang ghalib je boleh membawa kematian. Tinju mesti orang tak buat. Ya. Dia tumbuk mati. Jadi dah mati buat macam mana? Ya. Jadi pendek cerita, dia dah tolong orang tu. Bani Israel ni bangsa dia. Terima kasih Musa kerana tolong aku. Nabi Musa tolong Bani Israel tu bukan kerana aku sayang Bani Israel ini Kipti, bukan kerana bangsa. Nabi Musa tak pernah berjuang kerana bangsa. Itu, dia berjuang kerana menegakkan keadilan. Itu, dia berjuang kerana bangsa ni, ini perangai Firaun. Nabi Musa walaupun yang dia tumbuk tu orang Kipti, yang dia tolongnya Bani Israel, sebangsa dengan dia, tapi bukan kerana Bani Israel, bukan kerana kita sebangsa, tapi kerana aku nak leraikan pergaduhan tu je. Jadi dah mati Kipti tu. Dia pun menyorok lah, malam tu menyorok. Bayangkan tuan-tuan, saya pernah mimpi, saya tak tahu tuan-tuan berasa pernah mimpi bunuh orang, pernah mimpi ya? Mimpi bunuh orang, kita sedar tu berpeluh badan. Betul? Ya? Berpeluh, baru mimpi bunuh orang, tengok kereta polis datang, berpeluh badan, sedar-sedar tengok, aku mimpi rupanya, syukur. Nabi Musa bunuh orang, betul-betul bunuh. Macam mana dia nak lari? Ya? Penjenayah ni tuan-tuan, bila dia dah buat jenayah, usaha ke polis nak tangkap, dia nampak kereta polis, dia takut. Kadang-kadang dia menyorok, kereta polis datang, polis nak minum kopi je, takut dia. Kan? Macam mana dia bunuh orang betul-betul dalam keadaan keliling tu semua orang-orang Kipti. Menyoroklah dia, menyorok. Tiba-tiba besoknya tuan-tuan, dia pergi ke bandar Kahirah, dalam keadaan sedang menyorok tu, dia nampak Bani Israel yang sebangsa dengan dia semalam tu bergaduh pula dengan orang Kipti lain. Engkau lagi bergaduh. Dan engkau lagi yang bergaduhnya. Jadi dia pun minta tolong. Wahai Musa, tolong aku. Tolong semalam kau tolong aku. Hari ini tolong lagi. Nabi Musa kata, kau ni betul lah orang tak bagus. Kalau kau orang bagus, takkan hari ini bergaduh, besok bergaduh. Kerja kau ni bergaduh je kerja. Nabi Musa tak nak tolong. Bila tak nak tolong, orang tu pecah rahsia. Orang yang dia tolong semalam pecah rahsia. Ini dia sebut dalam Quran. Apa dia kata? Kau nak bunuh aku, macam mana kau bunuh orang semalam? Jadi bila statement tu dikeluarkan depan orang ramai, habis tersebar, patutlah yang bunuh Kipti itu ialah Musa AS. Mana dia nak lari? Mana nak lari? Ini kehidupan Allah Ta'ala bagi dia benda ni supaya Nabi Musa ni jadi orang yang hebat. Jadi larilah dia, menyorok mana-mana. Kan? Masuk macam kita tengoklah Muammar Qaddafi kan, masa orang kejar dia menyorok bawa longkang. Saddam Hussein, masa orang kejar dia, nyorok bawa longkang tu dia nyorok. Kita boleh bayangkan ketika itu Nabi Musa nak selamatkan diri dia daripada dikejar dia polis-polis Firaun ni. Sebab kalau dia ditangkap, walaupun dia anak angkat Firaun, dia yakin dia tidak akan diadili dengan adil. Sebab apa? Sebab dia Bani Israel yang dia bunuh Kipti. Firaun orang Kipti.
Dia tahu dia takkan diadili dengan baik. Sebab itu dia melarikan diri. Dalam keadaan takut. Sehinggalah datang seorang laki-laki beritahu, wahai Musa, aku nasihatkan kau baik kau lagi. Bagi kau keluar dari Mesir. Sebab Fir'aun, polis dia semua sedang cari kau. Dia jumpa kau. Ya, jangan main. Bila main bangsa ni, ini buruknya kalau kita main bangsa. Ini buruknya kalau kita main bangsa. Kalau kena tangkaplah Nabi Musa masuk lokap, saya rasa dia mati dulu sebelum perbicaraan. Mati. Sebab apa? Sebab yang dibunuhnya Kipti. Polis semua Kipti. Jangan. Ini sebabnya buruknya Nabi tak benarkan kita bermain atas nama bangsa ni. Bermain atas nama, berjuang atas nama keadilan dan kesaksamaan. Jangan atas nama bangsa, nanti kita akan menzalimi orang lain. Saya dulu kuat juga main bangsa ni masa main bola. Sebab saya, datuk saya ajar saya. Ini petua lah dia ajar. Ini azimat dia ajar. Kau jangan ingat. Kau nampak calling dengan ular tu. Kau bodoh calling tu dan mampus. Itu saya pegang tu. Sampai saya main bola. Melambung-lambung anak Hindu. Melambung-lambung saya defender. Orang kenal lah. Udah kalau jadi defender kau jangan. Jangan. Melambung kaki. Tengok-tengok anak Hindu lah jadi striker. Cari pasal. Melambung. Sebab apa? Dalam hati saya, ini datuk aku ajar, bunuh dia daripada ular. Dulu. Tapi bila dah belajar Islam, kita dah belajar Quran, kita faham bahawa kerja-kerja ni, bangsa-bangsa ni semua permainan Fir'aun. Fir'aun punya kerja. Orang Islam, dia membela keadilan dan kesaksamaan. Jadi, kau lagi. Dia pun lagi. Yang saya cerita ni tuan-tuan boleh baca ya, sebelum ayat 23. Sebab saya nak cerita ayat 23 ni. Jadi bila dia lari tu, dia lari ke mana? Dia lari ke Madian. Madian ni di mana? Madian ni di tanah Arab. Jadi bermakna dia membelah Laut Merah. Dia membelah Laut Merah. Dia pergi lari. Ya, dia pergi ke Madian tu naik apa? Quran tak cerita. Jadi saya tak boleh nak nambah-nambah lah. Jadi bila dia sampai di Madian, dalam keadaan dia melarikan diri, jadi orang larikan diri ini tuan-tuan, persiapan tak ada. Mana ada persiapan? Duit dalam poket mungkin boleh bawa 2-3 sen. Baju tak boleh bawa banyak. Sebab melarikan diri daripada buruan polis. Mana boleh bawa benda bekalan banyak-banyak. Ikut dan dapat lari pun itu pun dah okey dah. Sehinggalah dia sampai di Madian. Ini ayat 23 ni. Setelah dia sampai di Madian. Ya. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nas yashkuna wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a' wa abuna syaikhun kabir. Bila dia sampai di Madian, Madian ni, situasi di Madian tak sama macam di Mesir. Madian ni negara yang aman sentosa. Apa bukti negara aman sentosa? Dia sampai di Madian, dia nampak 2 orang budak perempuan berada di tepi sebuah perigi bersama dengan haiwan-haiwan ternakan dia. Bersama dia juga gembala-gembala kambing lelaki yang lain. Nabi Musa pandang, budak perempuan ni buat apa? Tak takut ke dia? Dia pandang sebab mungkin agaknya di Mesir, kalau perempuan keluar macam tu, memang kena kacau dah. Tapi, pelik lah, dekat sini perempuan boleh jadi gembala kambing. Ada? Ya, perempuan boleh jadi gembala kambing. Macam mula-mula dulu kita tengok perempuan boleh bawa teksi. Betul tak? Saya mula-mula tengok dulu di Kuala Lumpur, perempuan bawa teksi. Pelik kan? Sebab ayah saya bawa teksi. Dan saya tahu susahnya bawa teksi ni, peritnya. Perempuan bawa bas sekolah. Akhir sekali perempuan bawa bas Sriwijaya. Betul. Ya. Nabi Musa nampak perempuan dekat sini jadi gembala kambing. Dia tengok. Kemudian budak perempuan orang ni duduk berdiri. Ya, dia sampai dulu. Penggembala kambing lelaki yang datang lambat bagi minum.
Balik. Datang lambat, bagi minum balik. Budak perempuan ni tunggu. Dia tengok. Pada ketika itu, fitrah bersih yang ada dalam diri Nabi Musa ni terbit. Dia belum jadi Nabi lagi ni. Dia belum jadi Nabi lagi. Tapi dia dalam diri dia ada fitrah yang bersih. Kita pun sama juga. Sebab tu Nabi kata apa? Kita semua dilahirkan di atas fitrah. Mak bapak dia lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia dan sebagainya. Nabi sebut. Jadi kita semua lahir dengan dalam fitrah yang bersih. Tak kotor. Bila fitrah ini bersih, maka orang itu sentiasa terdorong untuk buat kebaikan. Ni yang boleh jadi nak buat jahat ni sebab fitrah tu dah jadi kotor. Dia fitrah ni ibarat air daripada gunung. Air daripada gunung tu kan bersih kan. Turun kita tadah lah. Tengok tu jalan nak pergi ke Sarjana Utama tu ada orang tak ada air kat bukit. Ada. Kat rumah dia tak ada air pipe dia ada tu. Tapi ni air bukit bila tadah tu dia kata bersih, ubat dan sebagainya. Begitulah fitrah. Dia seperti air yang turun daripada bukit bersih. Bila bersih kita boleh tengok dalam tu, minum pun sedap. Tapi bila air ni dah masuk dalam parit, dia mengalir ke longkang, sampai ke longkang bertemulah dia dengan bangkai, bertemulah dia dengan itu. Akhir sekali bila sampai dekat laut, dah jadi hitam. Begitulah fitrah manusia. Kita lahir-lahir hari itu, fitrah kita memang bersih. Itu. Sebab tu masa kita baby, mana kita dengki kat orang. Itu. Tak pandai dengki, mana ada pandai dengki, tak pandai. Mana ada cemburu, masa kita baby dulu. Kan, bila dah besar, umur 2 tahun gitu, baru sikit-sikit dah pandai cemburu. Kan, tengok ayah kita manjakan kakak kita dah mula marah. Ketika tu fitrah tu dah mula lalu dekat tanah hitam dah tu. Air tu dah mula lalu kat tanah hitam, dah hitam sikit dah. Itu kita kena betulkan balik anak kita tu. Jangan ni kakak main sama-sama. Ya, main sama-sama, main sama-sama. Kita betulkan balik fitrah dia. Kalau tidak, kita biarkan fitrah tu lalu dekat tanah hitam, akhir sekali jadi hitam. Itu baru umur 2 tahun tu. Dia masuk Darjah 1, lagi dia jumpa macam-macam kat sekolah. Akhir sekali dia pergi ke universiti, lagi dia jumpa tanah hitam, macam-macam tanah ada kat situ. Itu yang bila umur dah 25, sedar-sedar, kuatnya dengki aku kat orang. Kuatnya kita. Sebab apa? Fitrah kita tu telah melalui tempat-tempat yang kotor. Itu yang bila fitrah tu mati, itu yang kita tengok orang susah pun kita tak nak tolong. Nabi Musa AS, fitrah dia bersih. Walaupun dia baru lepas bunuh orang, tapi fitrah dia bersih. Dia tengok, sian budak ni. Sian budak ni. Sebab apa? Sebab budak ni perempuan. Perempuan ni patutnya duduk di rumah. Kalau dia isteri orang, patutnya dia layan suami dia. Kalau dia mak orang, sekarang ni dia tengah layan anak-anak dia, masak untuk anak-anak. Sian perempuan ni. Terpaksa tunggu nak bagi haiwan dia makan. Kan? Nak bagi haiwan tu minum kat perigi tu. Dia pun tanya, qala fama khatbukuma? Kamu berdua ni apa pasal? Aku tengok daripada tadi duk tercegat sini. Ya, air perigi ada, mengapa kamu tak bagi minum? Sedangkan gembala lelaki yang datang lambat pun bagi minum pergi. Kamu tunggu. Kata budak perempuan tadi, kami takkan beri haiwan ternakan kami minum selagi kaum lelaki yang ada tu tak pergi semua. Bila semua dah pergi, baru kami akan bagi haiwan kami minum. Ini ayat 23 tu cerita. Di sini menunjukkan apa? Nabi Musa tengok, Masya Allah, orang dekat sini baik betul. Sebab apa? Sebab dia, masyarakat ni tuan-tuan, bila perempuan baik, Insya Allah laki-laki baik. Ya? Kalau isteri kita jenis abang itu, abang ini, nak itu, nak ini, suami pun jadi kelang kabut juga. Jiran beli peti ais, bang saya nak peti gitu juga. Jiran beli TV, bang saya nak. Kita bukan datuk-datuk kita ni. Itu walaupun cucu dah 3-4 orang, bukan datuk-datuk kita. Itu kalau pencen pun berapa je nak ganti tu. Jadi akhir sekali itu yang ambil duit bawah meja. Sebab apa? Sebab perempuan yang tidak baik. Jadi bila perempuan tidak baik, dia akan mempengaruhi orang laki-laki. Lelaki rosak. Tapi di negeri Madian ini, Nabi Musa tengok,
Pelik lah. Itu, pelik lah. Macam mana budak perempuan ni dia boleh bertahan berdiri sini semata-mata tak nak bercampur dengan orang lelaki-lelaki. Tak nak berikhtilat dengan lelaki-lelaki. Ini akhlak mulia. Bukan semua perempuan boleh macam tu. Bukan. Itu. Saya pagi-pagi di Jordan. Di Jordan. Pagi-pagi berebut naik bas ni, ya Allah. Macam kita zaman Kuala Lumpur naik bas mini tu. Ingat bas mini tu? Ya, zaman tu bah mini datang, boom, laki-laki perempuan tak kira tu. Gitulah kat sana. Saya pagi-pagi berebut tu naik tengok kerusi tu semua dah ada kunci. Rupanya kita berebut depan Pak Arab tu naik ikut tingkap. Dia letaknya kunci kan. Kita naik semua dah kena booking dah. Allah, kita tangan nak patah berebut. Jadi bila berebut tu lelaki perempuan sama je. Tempat kita pun sama juga. Lelaki perempuan berebut. Mana ada asing-asing, tak ada. Kan? Nampak tu. Ya. Jadi Nabi Musa tengok, hebat orang sini. Ini negeri orang baik-baik ni. Lalu bila dia tengok gitu, dia tengok ini orang baik, dia orang baik ni, orang baik bila bertemu dengan orang baik, dia akan buat benda baik. Sebab itu Nabi kata apa? Al-qulubu junudun mujannadah. Hati manusia ni dia seperti askar-askar yang terlatih. Itu, ya. Ya. Tuan-tuan bertemu dengan orang masjid, bertemu dengan orang masjid. Insya-Allah. Itu, bila dia duduk tu, dia akan cerita benda baik-baik. Dia akan layan. Jadi dia tengok, dia pun, saya tolong awak. Saya tolong awak. Dia pun tolong bagi haiwan-haiwan tu minum. Ya. Tapi tidak disebutkan dalam Quran sama ada gembala lelaki tadi dah habis semua ke belum. Tapi pada pembacaan saya, gembala lelaki dah balik semua dah. Nabi Musa tetap tunggu. Sebab ada dalam hadis Tirmizi, tak silap saya, Nabi Musa angkat tudung perigi tu. Gembala lelaki ni bila dia dah bagi haiwan dia minum, dia tutupnya perigi tu. Perigi tu nak angkat penutup tu. Bukan seorang dua orang. Tapi dia tengok, budak perempuan dia tengok, Nabi Musa angkat seorang diri letak tepi. Bagi minum semua. Bagi minum. Bagi minum. Budak perempuan tadi tengok. Allah. Baiknya abang ni. Nampak? Ya? Tapi Nabi Musa buat benda baik tu bukan kerana ada udang di sebalik mi itu. Itu panggilan fitrah. Panggilan fitrah dia. Orang susah, aku kena bantu. Dia menolong kerana panggilan fitrah dia. Kerana kemanusiaan. Dia belum dapat kitab Taurah lagi. Taurah dia tak dapat lagi, dia dapat Taurah tu lambat lagi. Ya, lambat lagi dia dapat Taurah tu, dekat-dekat ujung riwayat hidup dia baru kitab Taurah turun. Walaupun dia dinubuahkan awal, dia tak sama macam Nabi Muhammad SAW. Nabi dapat Quran dulu, nak jadi Nabi. Nabi Musa dia dilantik jadi Nabi, kitab Taurah tak turun lagi. Kitab Taurah turun di ujung nanti. Tapi fitrah tu suci dalam diri dia. Itu yang penting fitrah tu. Sebab tu dalam Islam ni, dia suruh kita puasa Ramadan 30 hari. Sebab apa tu? Nak basuh fitrah kita. Nak basuh fitrah kita 30 hari tu disuruh kita puasa, disuruh kita beribadat malam, beribadat gini ni. Sebab tu ujungnya sambut raya fitrah. Supaya fitrah bersih. Bila fitrah bersih ni, bayangkan. Ya, bila orang fitrah bersih ni kita bayangkan. Rakyat masyarakat akan hidup aman damai. Ya, bila fitrah bersih. Problem kita hari ini fitrah tak bersih. Fitrah kita telah dikotori dengan berbagai-bagai tanah hitam. Dengkinya, kesumatnya, macam-macam. Rambut sama hitam tapi lain-lain. Jadi dia tolong. Budak perempuan tadi tengok kuat abang Musa ni. Dia tak kenal lagi orang tu nama Musa. Kuat abang. Bagi minum, kemudian dah baliklah. Sebab Nabi Musa tengok tak wajar, tak elok bagi seorang perempuan. Tapi budak perempuan tadi, dia tengok ni, dia kata mungkin pada fikiran abang ni, ada benda yang tak betul ni, dia sangka pada kita. Jadi, orang mukmin tuan-tuan, dia cuba kalau boleh jangan jatuh dalam fitnah orang. Sebab tu dalam ayat ni, bila Nabi Musa dah tolong tu, budak perempuan tu beritahu, bang, wa abuna syaikhun kabir. Kami ni perempuan, kami tahu perempuan patutnya duduk rumah.
Bukan kerja gembala kambing. Tapi bang, wa abuna syekhun kabir. Bapak kami orang tua sangat. Jadi kami nak cari duit, nak cari rezeki. Kami jual kambing, jual lembu. Siapa nak bagi lembu ni minum? Siapa nak uruskan? Jadi kami berdua terpaksa keluar rumah, ambil kerja ayah kami yang dah tua. Kata separuh kitab tafsir, ayah dua orang budak ni lah Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi jumhur ulama tafsir kata bukan Nabi Syuaib. Sebab tidak ada nas yang terang mengatakan bahawa lelaki tersebut adalah Nabi Syuaib. Walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya sebut lelaki tersebut adalah Nabi Syuaib. Jadi sebelum orang ini sangka yang bukan-bukan pada aku, baik aku bagi alasan kat dia supaya otak dia tak berfikir benda yang bukan-bukan. Sebab tu dia kata apa? Wa abuna syekhun kabir. Ayah kami dah tua sangat. Sebab tu kami pergi mengembala kambing. Bukan kami suka-suka walaupun orang perempuan patutnya duduk rumah. Nampak? Jadi Nabi Musa tengok lengkap keislaman budak ni. Lengkap keislaman budak ni. Sebab orang Islam ni tuan-tuan, dia akan cuba kalau boleh jangan sampai dia jatuh ke dalam fitnah. Jangan sampai, kan Nabi SAW kan begitu sifatnya. Itu nanti sekejap. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khabirin faqir. Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian ia pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Jadi Nabi Musa pun bagi minum kepada binatang ternakan tadi. Summa tawalla ila dhilli. Kemudian bila budak perempuan tadi dah balik, Nabi Musa pun pergi berteduh di bawah dhil. Dhil ni di bawah bayang-bayang pokok. Duduk gitu. Ya. Jadi ketika itu perut dia lapar. Seluk poket, tak ada benda dalam poket. Patut boleh sebut dah tadi lah. Boleh sebut, dek, abang dah bagi minum ni. Lembu ni kan, tak ada apa-apa ke. Kan? Patut boleh sebut gitu. Tapi Nabi Musa dia bukan jenis passion gitu. Dia tolong lillah ta'ala. Sebab budak ni susah, aku kena tolong. Sian dia. Itu dia. Ini sifat fitrah bersih. Jadi budak perempuan tadi balik, dia pun nyanda kat pokok tu dalam keadaan lapar, nak tak tahu sebab dia duduk negeri orang ni tuan-tuan, duduk negeri orang. Ya. Dia orang Mesir, bahasa lain, Madian bahasa lain, adat lain, negeri orang. Mana aku nak pergi? Tapi orang yang pergantungan dia kepada Allah sangat kuat. Dia tak risau. Dia tak risau. Ya. Dia orang kalau daripada kecil dia ajar bergantung dengan manusia, dia susah sikit, dia risau. Duit tak ada, padahal duit dalam bank, tengok duit dalam bank tinggal 30,000 lah. Risau aku ni. 30,000 orang hadapi PKP, duit tinggal 500 tak risau. Dia tinggal 30,000 risau, apa sah? Nabi Musa tak ada benda, dia pun, tuan-tuan tengok, ini pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil. Apa kata dia? Faqal, sedang dia berteduh di bawah bayang-bayang pun. Faqala, dia berkata, Rabbi, oh Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khabirin fakir. Sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Aku perlu sangat ya Allah. Itu. Aku perlu sangat. Ya, tolonglah, kau nak bagi apa pun bagilah. Sebab aku perut lapar, duit tak ada apa benda. Tapi dia tetap tidak mengadu kepada makhluk. Dia tak adalah pergi cari mana pejabat parlimen, mana tak ada. Dia tak cari itu. Mana orang kaya, mana tak ada. Dia cari Allah. Sebab kalau selagi bergantung dengan makhluk ni, kita bergantung kepada dahan yang reput. Dia tolong kita pun, aku boleh tolong kau tapi sekali ni tau. Kali kedua kau tolong, bengkok juga aku. Kan biasa orang cakap gitu. Sebab dia makhluk. Bila makhluk ni dahan reput. Allah tu Tuhan Maha Kaya. Ambil banyak mana khazanah dia pun tak akan habis-habis. Allah kata, yang kau pergi bergantung kau dahan reput tu sebab apa? Aku yang ada. Aku Tuhan yang Maha Kaya. Aku Tuhan yang Maha Mendengar. Aku tahu kau susah. Cuma aku nak tunggu kau mengadu ke aku je.
Tapi manusia ni tak nak. Bila susah cari makhluk terus. Bila susah cari manusia terus. Allah, aku Tuhan Maha Kaya. Nabi Musa kata apa? Rabbi. Cuba tuan-tuan tengok ibarah perkataan ini. Dia tak sebut ya Allah. Dia tak sebut ya Allah. Dia kata Rabbi. Wahai Tuhanku. Coba tuan-tuan panggil isteri. Panggil isteri kata ya lah. Ya. Yang kejap ya. Itu. Dengan wahai istriku. Sini sebentar. Yang mana lebih dekat? Itu. Ya. Wahai istriku. Kita panggil anak aku ya. Din, ke sini Din. Beli rokok ayah. Ayah nak tengok wrestling, beli rokok je. Dengan wahai anakku. Kan lain tu. Nabi Musa guna istilah ya Rabbi, wahai anak, wahai Tuhanku. Maknanya Nabi Musa ni hubungan dia dengan Allah tu memang cukup kuat. Padahal dia bukan nabi ni, dia bukan nabi, dia belum lagi jadi nabi. Dia tidak ada kitab Taurat lagi pada masa itu, tapi oleh kerana fitrah dia bersih, dia terdorong untuk dekat kepada Allah. Dia duduk dekat Mesir itu, Firaun, orang sembah Firaun. Kan? Tapi tengok kebaikan dia. Wahai Tuhanku, aku sangat berhajat. Tolonglah aku. Allah Ta'ala ni bila minta dekat dia, insyaAllah. Dia tak pernah. Sebab Allah sebut dalam hadis kursi kan, mafhum dia. Allah malu lah. Kalau hamba dia telah angkat tangan ke langit, tiba-tiba dia tidak mengkabulkan doa itu. Allah rasa malu. Ada seorang ustaz baru ni. Ceritalah musim PKP ni. Ustaz ni susah. Hidupnya susah. Jadi tengah-tengah susah tu, tengah-tengah berjimat tu, isteri pula mengidam nak makan sotong dengan udang. Musim PKP, sotong udang ni yang makan ni orang kaya-kaya lah makan. Betul dah tengok. Mana nak cari duit? Itu. Naklah bang. Tak apalah. Nanti insya-Allah Allah hantar. Dia kata, Allah hantar bang, insya-Allah Allah hantar. Memang betul Allah Ta'ala hantar sotong ke rumah. Saya tanya dia, Ustaz, amalan apa Ustaz pakai? Ajarlah saya. Dia kata, Ustaz pun tahu, tapi Ustaz tak amal. Memang tak amal pun. Saya mengamalkan selawat tafrijiyah setiap kali lepas solat 11 kali. Ya, dalam kitab Aqidatun Najin disebut dah. Dia bukan hadis Nabi. Nabi tak sebut pun, tapi ini pengalaman para ulama. Ulama dah beramal. Ulama ni bagi ke anak murid dia bagi ke anak murid dia. Amalan para ulama dan pengalaman mereka, selawat tafrijiyah ni diamalkan 11 kali lepas solat, jangan tinggal. Ya, insya-Allah. Ia ialah selawat yang paling cepat kalau kita amalkan, permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dia tengah pagi, pukul 9 pagi musim PKP. Kan pergi kerja pun nak kerja apa, dah terkurung. Tiba-tiba bel bunyi. Ting. Ustaz, ni udang dengan sotong. Orang tu sangkut dekat gate. Ni siapa punya? Ustaz punya lah. Dia pun lari. Dia kata, baru semalam aku minta ke Allah nak udang sotong. Sampai dah, memang sampai. Dia pun ambil tengok, ini dekat 5-6 kilo ni, mana termakan. Dia boleh bagi jiran-jiran dia pula. Isteri dia pun buat tom yam lah. Ustaz tu cerita betul kat saya. Buat tom yam. Makan dah sedap. Malam tu pukul 9 malam loceng bunyi lagi. Ting-ting. Tengok. Ada apa cik? Ada tak orang hantar sotong dengan udang sini? Ada. Itu saya punya tu Ustaz. Rupanya Rana silap alamat. Rana silap alamat. Itu saya punya tu. Saya beli online. Saya dah telefon Rana. Rana kata hantar kat rumah Ustaz. Habis itu macam mana? Saya dah makan semua dah. Tak apalah Ustaz. Kira halal lah Ustaz. Oh, perut dah kenyang. Jadi ini pun rezeki Allah juga. Ini Allah hantar. Dia rezeki ni dia tak kasih lah alamat. Rezeki dia tak kasih lah alamat. Allah hantar tu dia akan sampai tepat pada alamat. Rana silap tapi rezeki tak silap.
Jadi ustaz tu pengalaman dia kata dia ambil penduduk guru dia selawat tafrijiyah itulah. Itu. Jadi tuan-tuan nak tutup dah ni. Nabi Musa pun doa ke Allah, ya Allah, apa saja kau nak bagi aku bagilah ya Allah. Sebab aku berhajat. Sini menunjukkan bahawa pergantungan Nabi Musa kepada Allah pergantungan yang sangat hebat. Tapi tak sempat lah saya nak ulas ni. Tapi semalam baru siap rakaman ni di RTM, tuan-tuan boleh dengar pagi besok kot lepas solat subuh, buka radio Selangor ada saya syarahkan. Apa bila Allah dengar ni, Allah kabulkan terus permintaan dia. Dan permintaan yang Nabi Musa dapat daripada Allah ni, permintaan yang dia tak duga. Lah, dapat ini. Aku minta biasa je, ya Allah, apa-apa yang kau boleh bagi aku, bagilah ya Allah. Tiba-tiba Allah bagi pada Nabi Musa min haitsu la yahtasib. Kan Allah Taala katakan dalam ayat 1000 dinar yang kita gantung kat kedai kita tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Engkau bertakwa kepada Allah, aku bagi rezeki engkau daripada sumber daripada yang kau tak sangka-sangka. Apa makna tak sangka-sangka? Tak disangka-sangka jenis rezekinya, tak disangka-sangka kadarnya banyak mana, tak disangka-sangka bila dia sampai, kau tak akan sangka-sangka. Nabi Musa dapat pemberian Allah yang dia tak sangka-sangka. Terbeliak mata tengok. Ini aku dapat. Pendek ceritalah, nanti kita sambung bulan depan lah. Itu ya. Rezeki-rezeki yang dia bagi. Tapi sebagai gimmicknya, akhir sekali antara rezeki dia dapat kahwin dengan budak tadi. Tak seronok lah. Tolong budak perempuan tadi, akhir sekali bapaknya kahwinkan Nabi Musa dengan salah seorang daripada budak perempuan yang jadi gembala kambing. Cuba tanya orang Bangladesh tu, kalau dia dapat kahwin dengan orang Malaysia. Dia orang luar, tiba-tiba datang sini, imam kata, mari sini, saya ada satu anak, habis Oxford University. Mau kasih kahwin sama awak. Boleh? Ayo, adik manis, kata dia. Orang luar dapat kahwin dengan gadis tempatan. Nikmat tuan-tuan. Itu. Sebab bila dapat isteri ni, isteri jaga makan minum. Bapak mertua pula Nabi Shu'aib. Dapat bapak mertua imam pun dah okey, betul tak? Ini Nabi Shu'aib jadi bapak mertua dia. Sebab tu, ini pergantungan kepada Allah. Jadi hentikanlah gantung pada sama-sama manusia ni. Kita minta kat manusia kan, hari ni aku bagi, besok datang, lagi-lagi muka kau datang. Memang dia tolong, tapi dalam hati dia tu, muka dia, hutang dulu tak bayar. Tapi kalau kita minta dekat dia, dia bagi. Cuma kita kena jaga takwa kita, jaga Quran kita, jaga hadis kita, dan jangan sakiti orang lain. Tolong orang lain. Dapat udang orang bagi itu, bagi orang lain pula. Jangan Allah hantar udang kita badal seorang. Bagi orang lain, insya-Allah Allah Taala akan tolong kita. Jadi musim PKP tak boleh panjang-panjang. Ya, sikit-sikit nanti kita sambung lagi bulan depan. Jadi balik nanti minta rujuk ayat 23, ayat 24. Kalau boleh baca daripada ayat nombor 1 surah Qasas. Semua cerita tadi ada dekat situ surah Qasas ya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras was sayyi minal asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.